Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal At-tahiyyah wat-ta'aruf. Pelajaran pertama, At-tahiyyah, ucapan, wat-ta'aruf dan pengenalan. Untuk sesi ini, kita akan belajar bagaimana untuk menyapa ataupun menegur seseorang dan bagaimana untuk menjawab dan membalas pada sapaan tersebut. Baiklah, mufradat maksudnya kosakata. Yang pertama, Assalamualaikum. Jadi, bagaimana kita nak membalas ucapan tersebut? Kita akan jawab dengan Waalaikumsalam. Kemudian, Masmuka, siapa namamu? Ismi Husain, nama saya Husain. Baiklah, terdapat perbezaan jika sekiranya kita ingin menanya pada jantina yang berbeza. Contohnya, jika sekiranya orang yang ingin ditanya itu adalah lelaki, maka kita akan gunakan masmuka, ka. Okey, kalau orang yang kita ingin tanya itu ataupun ingin tegur itu adalah perempuan, maka kita akan gunakan masmuki, ki. Jadi, konsep ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. Jadi, masmuka, ismi Husain. Masmuki, ismi Fatimah. Okey, itu contoh nama yang diberilah. Jadi, ismi ya di sini membawa maksud saya. Ka awak, ya saya. Baiklah, kemudian kaifahaluka. Sama juga konsepnya. Kalau kita nak tanya pada orang lelaki, kita akan tanya dengan kaifahaluka. Jika sekiranya orang yang ditanya itu adalah perempuan, maka kita harus menukarkan ia kepada kaifahaluki. Alhamdulillah, ana bi khair. Jadi, kita respon kepada soalan tersebut dengan Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, saya baik. Kemudian, Sabahal khair. Selamat pagi. Jadi, bagaimana kita nak membalas kepada sapaan tersebut? Kita akan balas dengan Sabahan nur. Selamat pagi. Kedua-duanya adalah selamat pagi. Tetapi perbezaannya adalah orang yang menanya dan orang yang memulakan ucapan menggunakan al-khair. Dan orang yang menjawab pada sapaan tersebut menggunakan an-nur. Kemudian masa al-khair, selamat petang. Jadi macam biasa konsepnya orang yang menanya dan menyapa adalah al-khair dan menjawabnya adalah masa an-nur. Kedua-duanya membawa maksud selamat petang. Baiklah, kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bik, selamat datang. Marhaban, dan cara menjawabnya adalah marhaban bik. Okey, so ini adalah respon kepada marhaban. Okey, ahlan wa sahlan dan marhaban mempunyai maksud dan erti yang lebih kurang sama. Kedua-duanya membawa maksud selamat datang ataupun boleh juga kita sebut marhaban ni lebih kepada dijemput ataupun selamat datang pun boleh juga. Kedua-duanya lebih kurang sama. Kemudian syukran, terima kasih. Jadi macam mana kita menjawab syukran? Afwan, sama-sama. Baiklah, kemudian ma'assalamah, ilal liqa. Kedua-duanya adalah goodbye. Tetapi macam biasa, perbezaannya orang yang memulakan sapaan mestilah menggunakan ma'assalamah dan orang yang menjawab sapaan tersebut perlulah menggunakan ilal liqa. Dan yang terakhir, fursah sa'idah. Fursah sa'idah. Fursah sa'idah iaitu nice to meet you. Okay, nice to meet you. Maksudnya gembira bertemu awak. Jadi macam mana kita nak beri respon ataupun menjawab sapaan tersebut? Wa ana as'ad biliqa'ik. Wa ana as'ad biliqa'ik. Wa ana as'ad biliqa'ik. Baiklah, demikian adalah untuk sapaan dan menjawab sapaan tersebut. Kita pergi ke muka surat seterusnya iaitu Safhah Salasah, muka surat ketiga, iaitu di bawah tajuk Al-Muzakkar wal-Muannas. Baiklah, dalam bahasa Arab kita ada satu tajuk khusus di mana
tajuk ini untuk membezakan jantina. Baiklah, untuk al-muzakkar adalah lelaki, wal muannas adalah perempuan. Baik, bahasa Arab tidak akan terpisah daripada dua perkara, iaitu jantina dan bilangan. Setiap perkataan yang kita jumpa, ia akan menandakan jantina dan bilangan. Contoh satu perkataan yang kamu jumpa, baiklah, katakanlah kamu jumpa perkataan apa-apa saja perkataan, maka dalam perkataan tersebut sudah pasti ada dua perkara. Di dalamnya tersembunyi jantina, sama ada ianya menggambarkan lelaki atau perempuan, ataupun bilangan, iaitu bilangannya jumlahnya sama ada 1, 2 ataupun lebih. Baiklah, untuk permulaan ini kita perlu kenal pasti bagaimana cara untuk membezakan sama ada perkataan tersebut adalah lelaki ataupun perempuan. Jadi tajuk di sini adalah al-muzakkar wal muannas, lelaki dan perempuan. Baiklah, kita tengok al-muzakkar lelaki, al-muannas perempuan. Baiklah, untuk faktor yang pertama, suka saya sebut secara ringkas semua perkataan yang berakhir dengan ta marbutah. Ta marbutah ni yang macam mana? Yang macam ini. Ta marbutah ni yang macam ini. Ta yang bulat, titik di atas. Ta marbutah. Ta marbutah. Secara ringkas saya sebutkan semua perkataan yang berakhir dengan ta marbutah adalah perempuan, adalah muannas, kecuali nama orang dan beberapa perkataan lain. Tapi untuk basic di sini, suka saya sebutkan sekali lagi, semua perkataan yang berakhir dengan ta marbutah adalah muannas, kecuali nama orang. Maksudnya di sini, nama orang akan terkeluar daripada syarat yang saya bagi tahu tadi. Ia akan terkeluar daripada syarat muannas. Baiklah, mari kita tengok. Hamzah ada ta marbutah. Tadi Ustazah sebut semua perkataan yang berakhir dengan ta marbutah adalah muannas. Tapi kenapa Hamzah di sini di bawah kategori al-muzakkar? Kerana Hamzah adalah di bawah kategori nama orang. Jadi sebagaimana yang saya sebut, nama orang akan terkeluar daripada syarat utama di mana yang saya sebut tadi, semua perkataan yang berakhir dengan ta marbutah adalah muannas kecuali nama orang. Jadi kat sini Hamzah ini adalah nama orang. Walaupun ia berakhir dengan ta marbutah, tetapi dia disebabkan ia adalah nama orang, maka ia terkeluar daripada syarat tadi. Jadi walaupun dia ada ta marbutah, tapi ianya adalah nama bagi seorang lelaki, maka kita perlu klasifikasikan ia sebagai al-muzakkar. Lelaki. Kemudian Zainab. Zainab di sini tidak ada ta marbutah, tetapi kenapa ia berada di bawah kumpulan al-muannas? Kerana ianya nama orang. Seperti yang saya sebut tadi, nama orang akan terkeluar daripada syarat utama ta marbutah. Maksudnya Zainab nama bagi seorang perempuan, maka walaupun ia tidak ada ta marbutah, tetapi ianya adalah nama bagi seorang perempuan, disebabkan itulah ia berada di bawah kumpulan al-muannas. Baik. So, ini adalah nama orang. Kumpulan yang pertama adalah nama orang terkeluar daripada syarat ta marbutah. Baik, kemudian talib, pelajar, lelaki ke perempuan? Lelaki. Kerana apa? Semua perkataan yang berakhir dengan ta marbutah adalah perempuan. Kecuali nama orang. Jadi talib di sini bukan nama orang. Jadi kita ikut syarat utama dia, talib tanpa ta marbutah, maka ia adalah pelajar lelaki. Kemudian talibah adalah pelajar perempuan. Kerana apa? Kerana berakhir dengan ta marbutah. Maka ada tanda dia kat situ ta marbutah, maka kita tahu ia adalah perempuan. Pelajar apa? Perempuan. Kemudian untuk, kalau tadi kategorinya adalah
kategori manusia. Kategori manusia pertama tadi adalah kategori nama. Kedua, kategori manusia. Kategori manusia kena ikut syarat dia lah. Ada tamar butoh baru perempuan, tak ada tamar butoh adalah lelaki. Kemudian syarat kategori yang ketiga adalah objek. Objek. Jadi kitab adalah buku. Jadi buku ni adalah muzakkar. Bukan kerana buku ini ada jantina, kita tengok buku tu dia nampak jantina lelaki, tidak. Tapi ianya adalah secara umum kitab ini adalah untuk muzakkar. Okey, kemudian jami'ah. Ada tamar butoh bukan? Yes, bila ada tamar butoh, ia merujuk kepada mu'annas. Okey, mu'annas. Apakah yang dimaksudkan dengan jami'ah? Jami'ah adalah university. Baiklah, ini adalah di bawah tajuk Al-Muzakkar wal-Mu'annas pada muka surat yang salasah ketiga. Baik, kita pergi ke seterusnya pada muka surat 4. Muka surat 4 ini kita sebut sebagai Al-Hiwar, iaitu perbualan Al-Awwal yang pertama. Baiklah. Assalamualaikum. Ana Ahmad. Masmuka min fadlik. Assalamualaikum. Ana saya Ahmad. Ahmad. Masmuka min fadlik. Siapakah nama kamu? Ataupun what is your name? Min fadlik adalah excuse me. Waalaikumsalam. Ahlan ya Ahmad. Selamat datang wahai Ahmad. Ismi Ali. Nama saya Ali. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kaifa haluka? Apa kabar? Ahlan wa sahlan kita dah belajar tadi kan? Maksudnya selamat datang. Kaifa haluka? Awak apa kabar? Alhamdulillah. Ana bi khair. Alhamdulillah. Saya baik. Man hadha ya Ali? Man, siapakah hadha? Ini ya Ali, wahai Ali. Oh, hadha, ini sadiqi. Sadiq, kawan. Ya ni maksudnya saya. Jadi hadha sadiqi, ini kawan saya. Ismuhu, isim, maksudnya nama. Hu-nya, namanya ataupun nama dia Zakaria. Okey, baiklah. Untuk ini, hiwar yang pertama, bolehlah kita tengok antara perkataan-perkataan baru yang kita jumpa adalah min fadlik, excuse me. Kemudian sadiq, kawan lelaki. Kenapa lelaki? Tadi kita dah belajar jika sekiranya ia adalah di bawah kategori manusia. Jika sekiranya tidak ada tamar butoh, ia adalah untuk lelaki. Kalau kita nak letakkan dia sebagai perempuan, boleh tak? Boleh, kita hanya tambahkan tamar butoh. Jadi sodiqah ataupun sodiqotun, jadilah perempuan. Tapi kat sini tak ada tamar butoh, maka ia adalah untuk lelaki, iaitu M ni adalah male, iaitu lelaki. Kemudian man, siapakah? Okey, baiklah, untuk kali ini kita berhenti sampai muka surat yang keempat. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada muka surat yang seterusnya.